Okey, selamat datang ke episod kali ini. Kali ini kita ada Sirhajuan dan juga Alisha. Sirhajuan merupakan seorang guru bahasa Inggeris di College Vocational di Keningau dan juga Alisha merupakan seorang pelajar yang telah mendapat top 10 finalist untuk Global Student Prize pada tahun 2022. Dan untuk maklumat untuk semua, Sirhajuan juga merupakan seorang top 50 finalis untuk Global Teacher Prize pada tahun 2017. Jadi pada episod kali ini kita akan dengarkan kisah mereka dan bagaimana juga seorang guru dapat memperkasakan seorang pelajar yang bernama Alisha dan seterusnya menempah nama di peringkat antarabangsa. Dan kedua-dua mereka juga merupakan memang sudah terkenal di peringkat antarabangsa dan mempunyai pencapaian yang tinggi. Okey, seterusnya Sirhajuan boleh perkenalkan diri kamu? Okay, hello. Assalamualaikum. Saya Cikgu Sirhajuan Irik. Saya merupakan guru bahasa Inggeris yang berasal dari Kota Belud, tapi saya mula bertugas di KV Keningau, College Vocational Keningau pada tahun 2012 sehinggalah kini, dan saya mendapat pendidikan saya, ijazah sarjana muda, sarjana dan juga PhD dari UiTM Shah Alam. Saya sebagaimana yang dikatakan oleh Cikgu Zal, saya merupakan bekas finalis 50 terbaik bagi Global Teacher Prize pada tahun 2017 dan juga saya telah berjaya merangkul beberapa anugerah di peringkat tempatan dan global. Dan bersama saya sini adalah Alisha Asa, iaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Cikgu Zal tadi, dia merupakan rakyat Malaysia yang pertama berjaya menjadi top 10 finalis terbaik bagi Global Student Prize. Jadi Global Student Prize adalah anugerah adik-beradik dengan Global Teacher Prize. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih Sirhajuan. Alisha, sila perkenalkan diri. Okey. Hello, salam sejahtera. Nama saya Alisha binti Asa. Saya berasal daripada kawasan pedalaman Sabah, iaitu Nabawan. Dan saya adalah bekas pelajar teknologi pembinaan, Diploma Teknologi Pembinaan, College Vocational Keningau. Dan sekarang saya bertugas sebagai Assistant Senior Supervisor di salah satu company pembinaan di Keningau. Itu saja. Okey, terima kasih Sirhajuan dan Alisha. Jadi tanpa membuang masa, kita terus kepada soalan yang pertama. Jadi ini adalah soalan untuk Sirhajuan. Bolehkah anda menceritakan perjalanan mengajar dan membimbing seorang pelajar, iaitu Alisha, yang pada akhirnya menjadi salah seorang finalis terbaik ke-10 untuk anugerah pelajar global, iaitu Global Student Prize pada tahun 2022? Dan bagaimanakah rasanya melihat perkembangan dan pencapaian Alisha? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Alisha Asa, dia memasuki College Vocational Keningau pada tahun 2018. Itu adalah tahun pertama dia. Dan dia mula menonjol di kalangan guru-guru di college kami pada tahun 2019, iaitu tahun kedua dia. Dan pada tahun 2019, dia telah mula menyertai pertandingan inovasi di bawah bimbingan guru dia, iaitu guru dia dari program teknologi pembinaan, memandangkan Alisha Asa adalah seorang pelajar teknologi pembinaan, dan dia juga telah menyertai program pertukaran pelajar ke Korea Selatan selama seminggu pada tahun 2019 juga, dan program itu adalah merupakan dilaksanakan oleh salah seorang guru di college kami. Namun begitu, apabila pandemik tersebut melanda, di situlah kita menghadapi cabaran. Pada awal pandemik tersebut agak sukar bagi saya untuk
menggalakkan atau melatih atau membimbing pelajar untuk menyertai pertandingan inovasi. Memandangkan saya adalah ketua kajian dan inovasi di College Vocational Keningau, di mana kita mengalami di situ saya rasa kesemua sekolah, kesemua orang di dunia ini telah mula shift ke platform virtual. Dan apabila pandemik tersebut melanda, kita mengalami beberapa kali sekolah telah ditutup. Dan apabila saya cuba mendekati atau mendapatkan pelajar yang boleh memberi komitmen menyertai pertandingan inovasi dalam talian, Alisha Asa adalah merupakan pelajar yang paling menonjol lagi. Jadi dia mula menonjol apabila dia mengetuai pasukan dia untuk menyertai satu pertandingan hackathon. Pertandingan hackathon adalah satu pertandingan inovasi, tapi dia bukan inovasi yang macam selalu yang kita buat video and then kita bentang and then kita hantar apa yang diperlukan dan siap and then dapat keputusan dia. Pertandingan hackathon dia mengambil masa. Para peserta perlu menyertai kursus, perlu berjumpa dengan mentor and then akhirnya membuat video pembentangan. Jadi Alisha merupakan ketua pasukan dia dan itu adalah kali pertama kami menyertai hackathon dan ianya diadakan setalian iaitu hackathon anjuran UNESCO, dan Alisha Asa mengetuai pasukan dia. Mereka sangat committed menyertai semua sesi dalam talian selama hampir sebulan. Dan akhirnya mereka berjaya memenangi pertandingan tersebut, pertandingan hackathon tersebut dalam kategori inovasi komuniti. Dan mereka telah keluar di newspaper dan juga menjadi agak viral. Dan apabila sekolah dibuka semula, sebenarnya saya bersama beberapa orang cikgu lagi, kami pernah memenangi grant Y-Series Seed for the Future untuk projek STEM kami. Jadi Alisha Asa telah mengetuai projek STEM ini dan di mana dia membuat bengkel untuk guru-guru kami dan juga pelajar kami dalam bidang drone, robotik, 3D printing apabila sekolah telah dibuka semula. Dan itu adalah salah satu pencapaian dia, dan dia dan pasukan dia berjaya mendapat grant untuk memperkembangkan projek tersebut. Jadi daripada situ kita boleh tengok bagaimana Alisha seorang pelajar teknologi pembinaan, iaitu satu bidang yang didominasi oleh lelaki, at least pada sekurang-kurang pada masa lampau, dan dia merupakan seorang pelajar cemerlang dan dia berjaya membuktikan dia berani menceburi bidang-bidang baru seperti STEM dan hackathon, dan mengetuai pasukan dia dan mengetuai aktiviti-aktiviti di sekolah. Jadi daripada situ saya dapat melihat potensi dia. Dan pada tahun dan juga pada tahun seterusnya, Alisha Asa dia membuat inovasi bagi projek tahun akhir dia, iaitu satu kewajipan bagi setiap pelajar-pelajar di College Vocational, dan inovasi dia juga merupakan satu inovasi yang sangat praktikal. Dan pada tahun lepas 2022 adalah kali kedua Global Student Prize dilaksanakan, dan saya dapat melihat potensi Alisha Asa untuk menyertai pertandingan anugerah ini, dan dia juga bersetuju untuk memberi komitmen di mana kami mengumpul bahan-bahan yang diperlukan, memudikan jawapan-jawapan bagi setiap soalan esei yang diperlukan, dan akhirnya dia terpilih untuk sesi temu bual. Dan di sesi temu bual itu juga saya turut hadir. Untuk Global Student Prize dibenarkan cikgu untuk hadir untuk membantu pelajar, bukan menjawab soalan tapi sebagai menterjemahkan atau sebagai support. Dan akhirnya dia berjaya menjadi top 50 pada awalnya Global Student Prize, top 50 finalis terbaik, dan kemudian kami mendapat, Alisha Asa mendapat email dan juga dijemput untuk bertemu secara dalam talian dengan pihak penganjur untuk membuat rakaman video. Dan setelah membuat rakaman video tersebut yang memakan masa yang lama dan melibatkan banyak kerja, akhirnya dia diumumkan sebagai 10 finalis terbaik bagi Global Student Prize. Jadi itulah perjalanan dia, bagaimana dia berjaya menjadi finalis bagi Global Student Prize. Dan apakah perasaan saya? Semestinya saya berasa sangat gembira. Bagi saya asalnya ianya sangat mustahil. Asalnya saya rasa ianya sangat mustahil, lebih dari bagi pelajar
Malaysia, dan bagi kita yang berada di Sabah, berada di kawasan pedalaman yang masih banyak ada kekangan dan kekurangan. Tapi apabila Alisha Asa berjaya bukan sahaja memasuki top 50 global student prize, top 10 global, dan dia berjaya pecah masuk top 10 global student prize, dan dia menjadi satu sensasi pada satu negara kita. Ianya memberi satu harapan, satu perasaan yang sangat positif bagi kita semua bahawa pelajar-pelajar kita sangat berkemampuan, dan tidak ada perkara yang mustahil. Ianya memberi kita perasaan sebegitulah, dan bagi saya itu satu yang sangat pentinglah untuk pelajar-pelajar kita dan juga untuk komuniti pendidikan khususnya di negeri Sabah. Okey, itu saja. Macam panjang pula kan, Zel? Okey saja. Ya, tapi memang rasanya sangat menginspirasikan lah, sebab dia bermula, dia bukan dari setahun atau 2 tahun, tapi dia mengambil masa beberapa tahun supaya Alisha dia dapat mencapai ke tahap ini. Jadi ya memang saya nampak sebagai peranan sebagai seorang guru, kita kena asah bakat pelajar kita. Memang itulah idealnya, tetapi tapi berapa banyak saja guru yang mampu buat, bukan kata orang tidak buat, tetapi mungkin ada kekangan yang lain. Jadi yang saya nampak di sini adalah supaya dengan mendengar cerita Sirhajuan ini, guru-guru lain mereka pun dapatlah buat benda yang sama untuk mengasah bakat pelajar mereka. Okey, jadi soalan seterusnya adalah untuk Alisha. So, peranan apakah yang dimainkan oleh guru anda dalam perjalanan anda untuk menjadi salah seorang finalis terbaik ke-10 Global Student Prize 2022, dan bagaimanakah panduan mereka mempengaruhi hala tuju anda ataupun bimbingan mereka? Ya. Okey, terima kasih atas soalan yang diberikan. Okey, guru saya terutama Dr. Sirhajuan memainkan peranan yang sangat penting sebelum dan sepanjang penilaian Global Student Prize. Okey. Mereka selalu memberikan saya keyakinan, biarpun pada masa itu banyak cabaran yang saya hadapi, sebab masa itu saya menjalankan praktikal di company tempat saya bekerja sekarang. Jadi masa saya ada sedikit terhad untuk menjalankan aktiviti-aktiviti luar. Kerja dari jam 8 sampai jam 5 malam, kena Google Meet, melakukan perbincangan. Jadi itu cabaran saya lah semasa menyertai Global Student Prize. Jadi hasil daripada tunjuk ajar guru saya pada ketika itu, saya mampu menjadi yang seperti sekarang, ikon TVET, dan menerima banyak anugerah daripada kementerian. Guru-guru saya, terutama Dr. Sirhajuan, banyak memberikan saya peluang lah dalam menyertai pelbagai program, aktiviti-aktiviti atas talian, pertukaran pelajar, STEM dan inovasi, dan komitmen yang saya berikan juga mempengaruhi semua yang berlaku. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Alisha. Ya, memang tanpa bimbingan guru mungkin kemungkinan Alisha tidak dapat sampai ke tahap inilah, tetapi dalam masa yang sama juga sebagai pelajar kita juga kena berusaha. Jadi itu memang salah satu nilai dan contoh yang patut ada di dalam untuk semua pelajar yang ada lah. Okey, terima kasih atas respon. Dan seterusnya ini adalah, saya mau tahu lah Sirhajuan, metod dan strategi pendidikan apa yang anda gunakan untuk menyokong perkembangan pelajar anda dan menginspirasikan mereka untuk mencapai tahap yang begitu tinggi? Sebab bagi seorang pelajar seperti Alisha, Global Student Prize merupakan Nobel Prize untuk seorang pelajar. Jadi dia pencapaian sangat tinggi, pencapaian yang tertinggi di peringkat antarabangsa. Jadi apakah metode dan strategi yang kamu gunakan? Okey, itu satu soalan yang sangat bagus, Zal. Memandangkan Zal adalah cikgu bahasa Inggeris juga dan saya juga cikgu bahasa Inggeris, saya akan mengatakan bahawa
itulah sangat penting untuk kita menekankan pendidikan bahasa Inggeris. Dan kerana bila kita bantu pelajar kita untuk support mereka untuk menyertai aktiviti dan pertandingan dalam bahasa Inggeris, ianya membuka lebih banyak peluang lagi. Jadi peluang mereka tidak terhad kepada di Malaysia sahaja, tapi satu dunia, satu global. Dan lebih-lebih dengan apabila pandemik tersebut terjadi, banyak peluang yang kita senang saja untuk akses online, pertandingan persidangan online yang selalu saya galakkan pelajar saya untuk sertai, dan juga pertandingan-pertandingan macam menulis esei, menulis puisi. Jadi apa yang penting sini, saya faham kebanyakan pelajar-pelajar kita sangat mengalami cabaran untuk menggunakan bahasa Inggeris. Tapi itu bukan satu masalah bila kita bantu mereka, bagi mereka sokongan step by step. Memang mereka boleh buat, tidak mencapai standard yang mungkin yang sangat tinggi, tapi mereka akan dapat buat secara beransur-ansur. Kerana pengalaman saya sendiri di College Vocational Keningau, kebanyakan pelajar kami memang kalau bahasa Inggeris tu memang sangat mencabarlah bagi mereka dan juga sangat mencabar bagi kita. Tapi bila kita sentiasa bagi mereka support scaffolding untuk menyertai pertandingan bahasa Inggeris, itu sangat membantu mereka untuk membuka peluang. Contoh yang paling mudah yang paling selalu saya buat adalah pelajar menulis skrip. Bila dia ikut apa-apa persidangan ke pertandingan inovasi ke, dia akan buat bahan dia sendiri dalam bahasa Inggeris, sama ada dia pertandingan di luar negara, yang kalau luar negara memang kena biaya lah, tapi kalau dalam Malaysia pun buat dalam bahasa Inggeris juga. Jadi dia buat macam slideshow dia dalam bahasa Inggeris, and then skrip dia, bila dia membentang tu dia mesti tulis skrip dalam bahasa Inggeris dan saya akan edit. Tapi bagi saya dia sangat membantulah. Jadi itu bagi saya salah satu teknik dia. Sebab saya faham kebanyakan apa yang selalu menjadi satu cabaran ataupun isu yang dibangkitkan oleh cikgu-cikgu kita, pelajar tak dapat buat sebab pelajar tak pandai BI, tak fasih BI, tak boleh kalau ikut dalam bahasa Inggeris. Tapi sebenarnya mereka boleh. Okay, kita sentiasa boleh support. Kita sebagai cikgu, kita sentiasa support. Dan macam kita cikgu bahasa Inggeris, memang kita ada kemahirannya. Tapi kalau bagi mereka yang bukan guru bahasa Inggeris, di situlah kita kena mendapatkan khidmat dan bantuan daripada guru-guru bahasa Inggeris di sekolah kita. Jadi mesti ada kerjasama juga dengan cikgu-cikgu lain di sekolah tersebut. Macam saya pun, saya mengajar di College Vocational. Saya mengajar inovasi, tapi saya bukan cikgu vocational. Pelajar kami pelajar vocational. Jadi saya sentiasa bekerjasama dengan guru-guru vocational untuk membantu pelajar memperkembangkan idea mereka. Jadi itu bagi saya salah satu teknik dia lah yang sangat membantu. Dan satu lagi adalah bagi penting untuk kita memperakui ataupun acknowledge minat pelajar kita dan cuba untuk cari peluang yang sesuai untuk mereka. Okey, jadi pelajar kita dia macam ada banyak minat dia atau kecenderungan dia. Okey, jadi kita kena akuilah kalau contohnya dan kita cuba align dia, selaraskan dia dengan bidang yang kita ajar ataupun kita punya specialty kita. Macam kita, misal kita kan guru bahasa Inggeris, mungkin bagi saya agak-agak mudah lah, apa-apa yang pelajar boleh buat, dia akan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa dia untuk berkomunikasi. Tapi itu akan menjadi win-win, di mana kita menggunakan kemahiran kita, dapat memperkembangkan kemahiran kita di sekolah untuk bidang yang kita specialize, dalam masa yang sama ialah membantu pelajar. Jadi itu sahajalah jawapan saya buat masa ini. Okey, terima kasih Syirahjuan. Ya, jadi tadi kamu bercakap tentang support dan juga memberikan kepercayaan. Support maksudnya di sini dari segi language support lah, sebagai guru bahasa Inggeris apabila ingin menghantar pelajar kita ke peringkat antarabangsa kena guna dalam bahasa Inggeris. So support tu penting, biarpun mereka mungkin kurang fasih dalam bahasa Inggeris, tapi dengan kepercayaan rasanya Syirahjuan mempunyai kepercayaan yang sangat tinggi untuk pelajar kamu lah. Dan itu merupakan, saya teringat dengan konsep growth mindset. Jadi apabila kita nampak pelajar itu mungkin at first dia nampak macam kurang fasih, tapi kalau kita ada ni growth mindset sebagai guru,
maka akan berjaya lah macam Alicia. So dan juga kamu juga cakap pasal kerjasama dan guru-guru lain. Ya, sebab kita macam ya saya pun guru bahasa Inggris dan kadang-kadang kita sedarlah limitation kita. So kita kena ada kerjasama dan guru lain yang bukan bidang yang sama tetapi boleh menyumbang kepada interdisciplinary endeavors ya supaya dia bukanlah bahasa Inggris saja tapi juga mungkin gabung dengan RBT dan sebagainya ataupun subjek-subjek vocational yang lain. Dan yang terakhir minat pelajar ya ini sangat penting lah kepada guru-guru di luar sana yang ingin membawa ataupun ingin encourage para pelajar kamu untuk join apa-apa competition. First and foremost ialah minat pelajar. Sebab kalau tidak berminat maka motivasinya mungkin kurang. Jadi yang saya nampak sini Alicia yang apa yang Sirha Juan buat dan juga guru-guru yang lain dengan bantuan guru-guru lain semua adalah untuk dia selari dengan apa yang Alicia minat lah. Okey. Jadi yang seterusnya tadi Sirha Juan sudah bercerita tentang dia punya pedagogi ataupun dia punya metod atau strategi supaya Alicia akhirnya dapat ke peringkat antarabangsa. Jadi soalan untuk Alicia, bagaimanakah gaya pengajaran dan pendekatan guru Alicia menyumbang kepada perkembangan peribadi dan akademik? Dan bagaimanakah ia membentuk aspirasi anda? Okey. Saya adalah individu yang suka mencari mentor. Jadi mentor-mentor saya ini adalah dari teknologi pembinaan ataupun guru-guru akademik lah. Dan mentor-mentor saya ini memang ada pengalaman tersendiri untuk bidang masing-masing. Jadi kami sentiasa berkongsi maklumat, ilmu, pengalaman, dan pengalaman yang diberitahu oleh guru-guru saya dapat mengubah mindset saya. Terutama waktu Sahajuan mendapat banyak penghargaan. Jadi saya sebagai anak murid memiliki keinginan lah untuk menjadi seperti mereka. Oke, itu saja. Okey, terima kasih Alicia. Ya nampaknya guru-guru merupakan idola lah untuk Alicia ni supaya Alicia pun boleh jadi macam mereka. Sebab mereka ni setahu saya guru-guru di Keningau ni vocational Keningau sangat berinovasi dan sangat berbakat lah. Dan saya sebagai guru pun saya sendiri pun melihat mereka sebagai satu benchmark lah sebagai seorang guru. Untuk guru-guru adalah di seluruh Malaysia ni. Jadi memang kalau kita ada seorang idola, kita kena pilih yang betul-betul banyak usaha diorang dan sebagainya. Ya, jadi rasanya dari situlah Alicia dapat menjadi mungkin bukanlah mau jadi guru macam orang tapi berinovatif dan sebagainya. Ada mindset sebagai seorang entrepreneurial mindset macam tu. Okey, terima kasih. Dan okey, soalan ketiga. Ini untuk kedua-dua tapi dari perspektif seorang guru dan satu lagi dari perspektif seorang pelajar. Okey, bolehkah anda berkongsi satu projek, momen atau pengalaman tertentu yang anda percayai memainkan peranan penting dalam pencalonan dan pengiktirafan anda dalam anugerah guru global dan anugerah pelajar global? Ya, jadi mungkin Sirha Juan boleh ceritakan sedikit projek apa? Saya tercalon sebagai anugerah finalis Global Student Prize pada hujung tahun 2016 untuk tahun 2017. Itu adalah format dahululah. Dia bila untuk anugerah pada tahun tersebut ianya akan kita akan apply, kita akan mohon tahun sebelum itu. Jadi semasa itu tahun 2016 saya menceritakan pencapaian saya pertama sekali semasa saya memasuki mula mengajar, saya beri tanggungjawab untuk melatih pasukan bahasa Inggeris
dan saya telah berjaya melatih pasukan bahasa Inggeris kami sehinggalah kami menjadi johan pada pertama kalinya untuk pertandingan bahasa Inggeris di antara college vocational ataupun semasa itu sekolah vocational. Jadi saya ceritakan kejayaan tersebut dan saya ceritakan bagaimana kejayaan tersebut membuka peluang untuk saya transition dari melatih pelajar dalam pertandingan bahasa Inggeris ke pertandingan inovasi, memandangkan semasa itu transformasi pendidikan vocational di negara kita, di mana pelajar-pelajar sekolah vocational di sekolah teknik ditukarkan menjadi college vocational dengan keutamaan yang lebih diberikan kepada pendidikan vocational. Jadi di situ saya dapat melihat peluang bagi saya untuk menggunakan kemahiran saya sebagai bahasa Inggeris selaras dengan pelajar-pelajar yang masuk ke college vocational yang lebih cenderung kepada kemahiran untuk mereka menceburi bidang inovasi dan menggunakan bahasa Inggeris untuk membantu mereka mencari peluang yang lebih besar. Jadi bagi saya itu adalah satu kekuatan bagi pencalonan saya, permohonan saya semasa itu, iaitu pada tahun 2016. Dan juga ianya menjadi satu pencetus untuk saya untuk sentiasa cuba di mana kita tidak semestinya kita contohnya macam saya guru bahasa Inggeris, saya hanya terhadkan atau limit diri saya kepada bidang bahasa Inggeris saja. Jadi ianya satu pencetus di mana sebagai guru kita sentiasa boleh mempelajari ataupun menceburi disiplin ataupun bidang yang baru. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Syirhajuan. Alicia, projek apakah itu? Boleh share? Projek, okey. Bagi saya memasuki Global Student Prize menjadi top 10, saya perlu menghantar beberapa maklumat lah, iaitu keputusan akademik, sumbangan saya kepada masyarakat, projek inovasi, dan projek inovasi saya ini memainkan peranan penting dalam penilaian kerana ianya merupakan nilai khusus lah sebagai wanita dan sebagai wanita mampu mencipta satu alat inovasi. Jadi kira dia nilai khusus untuk wanita kerana mampu mencipta alat inovasi. Kerana wanita sekarang kurang sedikit dalam bidang STEM, TVET. Jadi kira projek saya ini memberi nilai khusus untuk pencalonan saya serta sumbangan saya semasa melatih guru-guru pelajar menggunakan teknologi terkini seperti 3D printing, drone, robotik, dan saya juga melaksanakan beberapa bengkel untuk murid-murid sekolah rendah di luar college. Itu saja. Okey, terima kasih Alicia. Jadi apa yang saya lihat di sini ialah kedua-dua kamu adalah dalam masa yang sama secara tidak langsung adalah melawan salah tanggapan. Iaitu kalau untuk Syirhajuan, mungkin Syirhajuan melawan salah tanggapan mengenai guru bahasa Inggeris bahwa guru bahasa Inggeris ini hanya tahu bahasa Inggeris saja, mengajar bahasa Inggeris. Tapi sebenarnya guru bahasa Inggeris pun boleh juga menceburi bidang-bidang yang lain dan seterusnya mempunyai mungkin berinovasi dari segi dalam bentuk interdisciplinary lah macam tu. Dan bagi Alicia melawan salah tanggapan dari segi disebabkan STEM ini, bidang STEM ataupun engineering ni kebanyakannya adalah didominasi oleh kaum lelaki. Jadi apa yang Alicia lakukan ini adalah membuktikan kepada semua orang bahawa STEM dan engineering ni juga boleh kaum perempuan juga boleh menceburi bidang ini. Jadi saya berharap agar ramai lagi lah perempuan ingin masuk ke dalam bidang STEM dan engineering ini. So tanyalah Alicia. Okey. So soalan yang seterusnya untuk kedua-dua, apakah pengajaran ataupun apakah pelajaran yang anda pelajari dari pengalaman anda sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang pelajar di pentas global kecemerlangan pendidikan. Ya, jadi kita
pergi ke peringkat antarabangsa sudah. Dan bagaimanakah anda percaya pelajaran ini boleh menginspirasikan perubahan positif dalam pendidikan di seluruh dunia? Jadi ini kita kena fikir secara peringkat global dan satu dunia lah, macam mana kamu memberikan impak ini. Ya, bermula dulu dengan Sirhajuan. Okay, saya rasa itu satu soalan yang bagus. Apabila kita berjaya memenangi pengiktirafan ataupun kita berjaya mendapat pengiktirafan daripada peringkat antarabangsa terutamanya, ianya membantu kita membuka network kita di mana kita dapat menjalinkan kerjasama dan berhubung dalam konteks saya dengan guru-guru terutamanya ataupun mereka yang berada di bidang pendidikan di luar negara. Dan pertama sekali ianya membantu kita untuk mempelajari apa yang mereka buat, mengetahui lebih mendalam apa yang mereka buat di negara mereka, di komuniti mereka, di sekolah mereka, dan ianya sangat sesuatu yang membuka minda dan membuka minda kita, dan ianya membakar semangat kita untuk berusaha lebih keras lagi. Contohnya kalau bila saya mendapat pengiktirafan Global Student Teacher Prize, saya dapat kenal dengan guru-guru di negara Amerika Selatan, di mana mereka melatih pelajar-pelajar mereka untuk membuat inovasi, membantu komuniti bukan saja di negara mereka, tapi komuniti-komuniti di negara lain seperti di negara-negara di Afrika, di mana mereka mengkaji masalah yang berada di Afrika dengan berhubung dengan komuniti tertentu di negara Afrika, mereka menghasilkan inovasi dan mereka menghantar inovasi tersebut ke negara-negara, ke komuniti tersebut yang sangat spesifik. Jadi bila kita dapat tahu apa yang mereka buat dan kita ada conversation, kita bertukar-tukar maklumat, jadi ianya sangat memberi inspirasi lah untuk kita amalkan di konteks kita. Kerana itu satu yang bila saya dapat tahu ada cikgu-cikgu yang buat begitu, macam dia bagi kita inspirasi dan idea untuk kita buat untuk saya buat di sekolah saya, sebab saya rasa itu belum lagi saya buat dan kebanyakan kita di Malaysia belum terfikir lagi untuk buat. Jadi bagi saya itu sangat penting, jalinan kerjasama tersebut. Dan bagi kami College Vocational, saya juga dapat menjalankan jalinan kerjasama dengan mereka yang berada di industri. Mereka yang mempunyai syarikat, mereka yang bekerja di industri yang berkaitan dengan vocational, dan ianya dapat membantu kita untuk membantu pelajar agar dapat menempah kerjaya bila mereka habis belajar. Jadi bagi saya network adalah satu perkataan yang paling signifikan lah apabila kita berjaya meraih pengiktirafan dan mendapat pengalaman di peringkat antarabangsa. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Sirhajuan. Okey, Alisha, bagaimana pula dengan kamu? Okey, berdasarkan pengalaman saya, memasuki bidang Tibet ini sangat mencabar, terutamanya STEM. Namun saya percaya bidang ini mampu membawa kita menjadi seorang yang berguna kepada negara dan kita mampu mencapai sistem revolusi 4.0, yaitu untuk mencapai negara maju. Dan saya percaya bahawa pembelajaran ini mampu menginspirasikan perubahan positif pendidikan seluruh dunia, kerana saya pernah mengikuti program pertukaran pelajar ke Korea. Jadi saya dapat melihat perubahan positif yang berlaku di sana. Dan saya juga sentiasa berusaha mempelajari sesuatu yang baru dan merujuk guru-guru saya apabila memerlukan bantuan seperti menyiapkan assignment dan menyertai sebarang pertandingan. Okey, itu sahaja. Okey, terima kasih. Jadi Sirhajuan, kamu bercakap tentang networking, basically networking dengan guru-guru di luar sana, sebab ya setiap negara mempunyai sistem pendidikan yang berlainan, tetapi kita boleh ambil sedikit sebanyak daripada apa yang mereka lakukan di negara mereka dan fit them into our own context, school context ataupun classroom context. Ya, jadi memang di situ dari sana salah satunya adalah memang menginspirasikan, dan kedua yang memberikan peluang kepada
kepada para pelajar kita supaya mereka pun boleh mengalami benda yang sama apa yang guru-guru di luar negara itu buat. Jadi memang itu salah satu benefit lah untuk kita sebagai guru yang dapat exposure kepada ataupun mempunyai network dengan guru-guru lain di luar negara supaya ianya bukan saja untuk kita tapi juga untuk pelajar kita. Ya, jadi bagi Alisha nampaknya Alisha pernah join program pertukaran di Korea. Jadi dari sana juga saya dapat lihat di sini ianya benda yang sama. Kita mengambil inspirasi dari negara lain juga supaya kita dapat lakukannya di tempat kita sendirilah. Kita belajar dari sana dan seterusnya kita fikir macam mana kita ingin lakukan perkara tersebut dalam kita punya konteks sendiri, terutama sekali dalam konteks Sabahan ni lah. Ya, okey. Jadi soalan yang terakhir, untuk kedua-dua juga, okey, sebagai finalis terbaik dalam anugerah pendidikan global, sama ada Global Teacher Prize atau Global Student Prize, nasihat apa yang anda ingin tawarkan kepada pendidik dan pelajar yang sama-sama ingin membuat impak yang signifikan dalam bidang pendidikan dan juga yang di luar bidangnya? Apakah kunci kejayaan dalam perjalanan anda masing-masing? Okey, Sirhajuan boleh mula dulu. Saya rasa kunci kejayaan tersebut ada kegigihan. Kita kena sentiasa gigih untuk mencapai sesuatu. Dan bagi saya kadang-kadang kita tidak tahu, sebenarnya sejujurnya kadang-kadang bagi saya bila saya mula mengajar, saya tidak ada visi yang spesifik, misi yang spesifik. Dia kadang-kadang kita buat benda tu random saja sebab kita suka, sebab kita rasa dia bagus. Tapi bila kita gigih dan kita teruskan saja sebab kita tahu benda tersebut baik dan niat kita baik, jadi kita akan dia akan menjadi semakin clear lah. Dan pastilah akan ada halangan, ada pelbagai halangan daripada pihak luar, halangan daripada mungkin diri sendiri, tapi kita teruskan saja. Okay, walaupun dengan halangan tersebut. Dan kadang-kadang bila ada halangan tu mungkin adalah satu peluang untuk kita menambah baik. Mungkin ada silap yang kita buat. Secara jujurnya saya pun telah membuat banyak kesilapan dan saya penting untuk kita mengakui yang kita buat silap dan kita belajar daripada kesilapan tersebut and then kita move on. Dan kunci dia adalah untuk kita sentiasa gigih lah untuk walau apapun terjadi kita teruskan saja. Kadang-kadang mungkin kita persoalkan diri kita sendiri dan mungkin orang lain persoalkan kenapa buat begitu, apa yang kita dapat. Sebab bagi saya visi tersebut dan misi tersebut kadang-kadang tidak clear, tapi bila kita buat, bila kita terus gigihkan, lama-kelamaan dia akan nampak. Dan apabila kita mencapai sesuatu visi tersebut, kita akan berusaha untuk mencapai another milestone, visi yang baru, satu misi yang baru. Jadi dia adalah satu proses lah dari masa ke semasa. Jadi itu sahaja jawapan daripada saya. Okey, Alisha. Okey, nasihat saya kepada pendidik dan juga pelajar, untuk pendidik dahulu, pendidik mestilah mampu memberikan perubahan lah kepada pelajar. Mesti memberi peluang. Sentiasa mencari peluang untuk pelajar, bantu pelajar, bimbing pelajar, dan untuk pelajar jangan pernah bosan untuk memberikan yang terbaik. Sebab salah satu kunci kejayaan adalah rajin berusaha, kita ada visi dan misi sendiri, dan berkeyakinan dan sentiasa mencari peluang yang ada. Kalau ada kita buat yang salah pun, kita belajar dari kesilapan. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Sirhajuan dan Alisha. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Sirhajuan tadi adalah mengenai kegigihan, cabaran dan juga mengakui kesilapan. Dan seterusnya adalah untuk mencapai visi dan misi. Iaitu saya label sini sebagai KPI. Setiap tahun kita kena ada saja KPI yang kita mau
yang kita ingin capai. Sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh sentiasa stagnan di situ-situ saja. Kita kena setiap tahun kena ada something new for us to try, especially not only for ourselves tapi juga untuk kita punya pelajar. Ya. Dan juga bagi Alisha, ya, jadi apa yang Alisha katakan tadi adalah nasihat-nasihat yang sentiasa dikatakan oleh ramai orang, tetapi kadang-kadang apabila kita main cakap saja tapi tidak buat, apa guna juga kan. Jadi Alisha, apa yang Alisha katakan juga telah menjadi satu realiti lah, sebab Alisha dapat menjadi top 10 Global Student Prize pada tahun 2022. Sebab Alisha sentiasa macam yang Alisha katakan tadi, sentiasa rajin berusaha dan semua tu. Memang kita selalu dengar rajin berusaha ni kan, tapi dia sebenarnya memang kita kena set di mindset, bukan saja set di mindset tapi kena buat. Jangan banyak cakap saja tapi tidak buat. Macam itulah. Jadi kepada para pelajar yang tengah mendengar episod ini, mungkin jika kamu ingin menjadi macam Alisha, dapat menjadi seorang yang sudah terkenal di peringkat global ni, rasanya rajin berusaha tu itulah key term yang kena ada, dan seterusnya kamu kena buatlah, kena cari peluang dan sebagainya. Dan juga nasihat Alisha kepada para pendidik di sana juga merupakan nasihat untuk saya, iaitu sentiasa cari peluang untuk pelajar. Maksudnya guru yang kena sentiasa cari mungkin pertandingan dan sebagainya supaya para pelajar dapat join. Sebab kadang-kadang maklumat sampai kepada guru sahaja, dia tidak terus kepada pelajar. Jadi guru inilah yang kena terima, mengambil peluang itu dan berikan peluang itu kepada pelajar untuk join supaya bakat mereka diasah. Macam itulah. Ya. Jadi itu adalah soalan yang terakhir, dan terima kasih atas nasihat yang telah diberikan. Berakhirlah episod podcast pada kali ini, dan terima kasih kepada para guru dan juga para pelajar yang telah mendengarkan episod kali ini. Any last words? Bagi seorang guru, apa yang everything that we do counts. Apa yang kita buat sentiasa ada impak dia, walaupun sekecil mana pun kita rasa benda tersebut, tapi dia sentiasa ada impak. Jadi bila kita buat tu, kita kena yakin saja, every single thing counts. Jadi itulah kata terakhir saya. Alisha? Okay, last word dari saya untuk pelajar. Pelajar jangan pernah takut untuk mencoba benda baru. Kena yakin, kena sentiasa yakin. Sebab kalau kita tidak try, kita tidak buat, kita tidak tahu kalau kita bolehkah atau tidak. Okay, itu saja. Okay, very nice. This is a very nice ending for this episode. Okay, so terima kasih kepada kamu dua, Sirhajuan dan juga Alisha, dan kepada para pendengar sana. Okay, until next time, goodbye. Ya, bye. Terima kasih.